Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khaira khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi, alhamdulillah, marilah kita merafakkan kesyukuran pada Allah atas kurniaan kita dapat melakukan pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dikasihi, pada hari ini saya akan berkongsi pada ayat yang ke-12 dari suratul Maidah, iaitu dari juzuk yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Firman Allah bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah mengambil janji Bani Israel, dan kami telah bangkitkan dari kalangan mereka 12 orang nakib. Dan telah berfirman Allah, sesungguhnya aku bersama kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan kamu mengeluarkan zakat, dan kamu percaya beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu membantu mereka, dan kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka sesungguhnya akan aku ampunkan kejahatan-kejahatan kamu, dan sesungguhnya akan aku masukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lantaran itu, sesiapa yang kufur sesudah ia demikian antara kamu, maka sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Para hadirin dan hadirat yang dihormati, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perihal kisah Bani Israel, yang mana yang diutuskan kepada mereka ini Nabi Allah Musa alaihi salam dengan dibantu iaitu Nabi Harun alaihi salam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengambil janji dari kalangan Bani Israel ini, iaitu dengan dibangkitkan kepada mereka ithnai asyara naqiba, 12 orang naqib. Baik, saya merujuk kepada tafsir Hamka, yang mana yang telah disebut berkaitan dengan kata almarhum Bapa Hamka. Dalam ayat ini disebut 12 orang nakib, iaitu jamak dari nakib yang iaitu nuqaba. Artinya yang asal ialah orang yang mengorek atau menebus lubang, atau orang yang lalu dari lubang. Sekali waktu bolehlah disebut sebagai penyelidik, sebab dia menyelidik kemungkinan-kemungkinan yang ada dan membongkar rahsia yang tersembunyi yang dari luar dengan mata biasa yang tidak nampak. Berartinya 12 orang yang dipilih oleh Allah, oleh Nabi Musa AS ini, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana 12 kabilah ataupun 12 suku kaum yang mana yang terdiri daripada golongan Bani Israel. Bermakna setiap nakib ini bertanggungjawab kepada setiap suku kaum ataupun kabilah yang ada di kalangan Bani Israel itu. Begitulah apabila kata para ulama berkaitan dengan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, tatkala telah memilih 12 orang pemimpin yang juga disebut sebagai naqib selepas daripada perjanjian Aqabah di Mina, yang Nabi telah melantik iaitu seramai 12 orang, iaitu 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang dari Aus, bertujuan untuk memastikan bahawa apa yang dijanjikan oleh mereka dalam bai'ah itu dapat dilaksanakan. Dan kita lihat bagaimana 12 orang nakib ini menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baik, iaitu sehingga Nabi SAW sampai dalam peristiwa hijrah. Berarti dalam tempoh yang kita lihat terlalu singkat, iaitu 2 tahun lebih kurang sebelum Nabi hijrah, peranan nakib kepada kabilah mereka ini yang mana sentiasa mengajar, dan akhirnya
menjadi suatu tapak yang begitu kuat untuk Nabi membina padanya negara Islam Al-Madinah Al-Munawwarah, kefahaman mendalam yang ada pada iaitu golongan Aus dan Khazraj yang telah diberikan oleh golongan Nuqaba ataupun Naqib ini. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berfirman, iaitu inni ma'akum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku bersama kamu. Iaitu kata para ulama, selagi mana mereka ini tunduk kepada pemimpin atau penaqib kabilah ini, bila mereka taat kepada naqib mereka ini dan mereka menyampaikan apa yang mereka yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, bererti selagi mana mereka membantu agama Allah, menyebarkan agama Allah, menolong agama Allah, maka selagi itulah Allah akan bersama dengan mereka. Lalu disebutkan iaitu 5 syarat dan 5 janji yang seperti mana yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat. Ini adalah satu penegasan daripada Allah. Selagi mana kamu membuat 5 perkara ini, janji dengan Allah, Allah Ta'ala ambil janji, maka selagi itu Allah akan menolong mereka. Yang pertama, jika kamu mendirikan solat. Ini prasyarat yang paling penting. Selaku orang yang beriman dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan Allah itu, seperti mana yang Tuhan sebut, aqimis salata li zikri. Dirikanlah kamu akan salat untuk sebagai memperingati aku. Dan inilah kita sebagai seorang manusia, sebagai pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali kita culas. Kita tidak meninggalkan solat, kadang-kadang melengah-lengahkan. Sehingga akhirnya kadang-kadang ujung waktu, hampir-hampir nak akhir waktu itu, baru dapat tertunai solat-solat fardu. Maka tugas yang besar kita apabila kita nak supaya Allah menolong, membantu kita, maka janganlah kita culas ataupun melengahkan dalam bab solat. Itu baru kita cerita bab solat fardu. Bagaimana sembahyang-sembahyang sunat? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini antara yang Allah Taala cerita bagaimana minta supaya pada malam bangunlah wahai Muhammad bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perkara amalan sunat ini yang kita lihat, termasuk sembahyang witir, termasuk sembahyang duha, termasuk sembahyang rawatib dan sebagainya, ia adalah merupakan kekuatan penjana, kekuatan kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Yang kedua, dan kamu mengeluarkan zakat. Ini hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia untuk memastikan dari zakat tadi lahirnya sifat membantu, dan bila dibantu orang-orang yang memerlukan, maka dilahirnya membentuk kasih sayang, mahabbah di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Al-Imam Hasan Al-Banna menggariskan bagaimana rukun yang dikatakan ukhuwah. Daripada 10 rukun bai'ah itu, rukun ukhuwah untuk mengikat antar tabitul qulub wal arwah biribatil aqidah. Kita ini diikat dengan ikatan, ialah ikatan ribat dengan aqidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ikatan akidah itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan adik-beradik. Ikatan kita lihat sebagai seorang satu keluarga sebagai contoh. Tapi bila diikat dengan ikatan akidah ini, maka dia lebih besar, lebih kukuh dan lebih kuat. Maka kerana itu asas kepada dakwah, kata Imam Hasan Al-Banna, iaitulah ta'aruf. Kita saling mengenali antara satu sama lain. Ini yang kita belajar dalam rukun rukun usrah, ta'aruf, tafahum, takaful. Kerana kita nak sampai kepada rukun yang terakhir, takaful, nak tolong menolong, maka kena faham. Macam mana nak faham kalau tidak mengenali? Maka sebab itu dalam kita melaksanakan kajian awal ini, maka kita kena buat rukun yang dinamakan sebagai perkara yang dinamakan ta'aruf, perkenalan. Kita saudara-saudari, ialah mungkin adat orang Melayu ni, dia sukar untuk bertaaruf. Beza dengan orang Mak Saleh, orang putih. Kalau kita lihat Arab sekalipun, dia akan kenalkan diri dia. Ana Muhammad bin Abdullah, muhandis contohnya. Saya Muhammad bin Abdullah, seorang engineer, jurutera. Kan, bekerja di syarikat sekian-sekian. Kita orang Melayu ni tak kalah nak cerita macam tu. Kan?
Kalau dia dah orang hebat pun dia akan tawaduk. Ini sikap orang Melayu ni baguslah satu sudut tawaduk, tapi tawaduk melampau pula sampai orang tak kenal. Kan sampai meninggal. Orang tak kenal dia. Macam mana? Nak siapa yang meninggal ni, mayat ni, jenazah ni? Itulah Pak Mak tu orang panggil. Alah, Pak Mak ni kita nak cerita rupanya juga selalu naik basikal. Dia pun kuru-kuru, gelak-gelak. Jadi kita tak kenal sampai seorang itu, saudara kita tu meninggal dunia. Ini kelemahan. Jadi kerana itu, macam mana kita nak membantu dia, macam mana kita nak buat, nak mengenali dia, kalau sekiranya dalam konsep yang paling asas, namanya ta'aruf, itu pun kita masih gagal. Jadi, macam mana sampai tahap kita nak berkasih sayang tadi? Itu maksudnya. Maka, hablum minan nas ini dijelmakan dalam bentuk zakat. Yang ketiga, dan jika kamu beriman kepada Rasul-Rasul. Ini, iaitu kata dia, jangan berpilih kasih terhadap mana-mana Rasul. Jangan kamu hanya mempercayai Musa dan Harun, tetapi percaya dan taat juga Rasul-Rasul lain. Itu yang kita lihat, seperti mana kita menerima dan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi lain. Nabi Musa, Nabi kita. Nabi Harun, Nabi kita. Nabi Ibrahim adalah Nabi kita. Nabi Nuh, Nabi kita. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak beza-bezakan mana-mana Rasul. Mereka tetap juga Nabi kita. Nabi Isa, Nabi kita. Jadi kerana itu, dalam ayat ini Allah menempelak golongan Bani Israel, yang mana mereka ini hanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun mereka beriman. Tetapi Nabi lain, terutamanya kemunculan Nabi akhir zaman, yang mana Allah Ta'ala telah khabarkan dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil. Sebelum daripada ini, secara detail, jelas, namanya Nabi akhir zaman. Ciri-ciri dia, sikap dia, sifat dia, keluarganya, mak ayah dia. Termasuklah sifat-sifat umat Nabi akhir zaman pun telah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Tapi kufur, mereka tidak menerima. Berartinya sifat yang ketiga ini sudah tidak ada pada golongan Bani Israel, yang akhirnya tidak layak untuk Allah menolong mereka. Yang keempat, dan syaratnya kamu membantu mereka. Bukan sekadar beriman, tapi tolong agama mereka, bantu agama mereka, seperti mana kamu beriman dengan Nabi Musa, Nabi Harun, maka dia juga adalah agama yang membawa kepada tauhid pada Allah. Mana-mana ajaran Nabi-Nabi dan Rasul, bermula Nabi Adam sehingga Nabi kita Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihim, adalah tonggaknya satu, mengajar umat manusia untuk hanya mentauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala minta bukan hanya beriman, tetapi menolong. Ini yang kita lihat, yang tidak berlaku, Bani Israel tidak buat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apabila dia sudah tidak beriman, kebenaran yang ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, yang mereka percaya ini adalah daripada Allah, yang diturun kepada Nabi-Nabi mereka, lalu mereka mungkiri, mereka tidak beriman, bahkan lebih teruk, ialah mereka mengubah kitab-kitab ini dengan kehendak mengikut selera dan nafsu mereka sendiri. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Kata Allah, celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, ubah dengan tangan mereka ikut cita rasa mereka, kemudian mereka berkata hadza min 'indillah, tuan-tuan, ini adalah daripada Allah. Maka kata Allah, ini bersifat orang yang mendapat kecelakaan. Jadi ini yang ditemplak kepada golongan Bani Israel. Dan yang kelima, iaitulah kamu pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Baik, kata Bapa Hamka rahimahullah, meminjami Allah bukanlah kerana Allah itu bersifat kekurangan. Itu bukan maksud dia. Tetapi kata pujukan halus untuk meninggikan harga diri. Bagaimana seorang yang akan meminjami Allah, padahal harta benda yang ada dalam tangannya Allah yang punya. Memang perasaan beginilah yang dipancing oleh Allah terhadap orang yang beriman. Kalau Allah menyuruh mengorbankan harta benda untuk berbuat baik, lalu Allah berkata, pinjami aku. Seorang mukmin akan menyambut, tidak ya Allah, harta ini engkau yang punya. Aku berikan kepada jalan yang baik kerana mengharapkan keredaanmu. Lalu seakan-akan dengan senyumnya Allah menjawab, terima kasih atas keinsafanmu itu, dan aku berjanji akan membayar dan menggantikannya kelak. Ini huraian Allahyarham Bapa Hamka nak menceritakan bahawa Allah Ta'ala kata, aku nak pinjam harta ni untuk kamu berjuang di jalan Allah. Jadi kita sebagai orang mukmin yang sedar diri kita siapa, Allah Ta'ala tu siapa. Ini kesilapan besar Iblis.
Yang kita baca bagaimana wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tak mau sujud kerana dia sombong. Dia melihat apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh sujud. Sujud pada siapa? Adam. Adam Tuhan buat daripada tanah, aku daripada api. Tak logik untuk api sujud pada tanah. Sedangkan malaikat makhluk yang begitu patuh kerana melihat siapa yang suruh. Bila yang suruh itu ialah Allah pencipta, maka iblis dia tidak kenal diri dia siapa, tak kenal Allah. Sementara malaikat menyedari perkara ini, maka dia sujud. Jadi kerana itu kita jangan konflik identiti. Kerana itu kita ni siapa? Hak Allah. Harta kita hak siapa? Hak Allah. Semua apa yang kita miliki, isteri kita, anak kita, kereta kita, rumah kita, kejayaan kita, itu adalah milik Allah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, aku nak pinjam. Kita sebagai orang mukmin ni faham tak? Macam ayah kita lah. Macam mak kita, saudara-saudari sekalian. Ayah kita kata, nak guna kereta ni, hujung minggu ni, kita sedarlah. Kita ni anak dia. Walaupun harta tu mungkin atas nama kita, tapi takkan kita kata tak boleh. Allah ayah. Kereta ayah ni, kereta saya ni, kereta ayah juga. Kita sebagai seorang anak yang baik. Kan? Macam ayah kita nak bagi rumah kita, duduklah ayah. Ni rumah ayah juga. Ni ibaratnya begitu. Maka dengan Allah SWT, sepatutnya kita akan jawab, tidak ya Allah. Tak perlu pinjam, ini hartamu, ini milikmu ya Allah. Apa yang aku dapat, apa yang aku kecapi ini adalah kepunyaanmu, maka ambillah ya Allah. Ini kita akan beriman, saudara sekalian. Sebab itu Al-Imam Hasan Al-Banna mewujudkan iaitu rukun tadhiyah, pengorbanan kita, yang bukan hanya sekadar kita lihat dengan masa. Pengorbanan itu berlaku dengan wang ringgit. Pengorbanan itu berlaku dari hatta pada nyawa kita, jiwa dan raga kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena bersiap sedia untuk menghadapi, untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita bukan milik kita, tapi kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu pada hari ini, as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.